pun kita nak ikut Imam Syafi'i, tapi janganlah sampai kita bawa keluar semua harta kita. Dapat gaji semua terus bagi pada jalan Allah. Sampai di rumah kita tak cukup, nak makan, nak minum, nak bayar bil elektrik semua tak ada. Kenapa bagi semua gaji ni pada perjuangan agama ni? Ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia lain. Dia dah sampai makam dia. Kita ikut sikit-sikit, jangan ikut terus. Imam Syafi'i dia pergi ke mana-mana, makanan dia insya-Allah ada. Tuan Imam, mana tengah hari ni makan rumah saya? Makan rumah orang ni. Sekali orang lain pula, Tuan Imam, petang ni minum teh rumah saya. Orang lain pula, malam ni makan malam rumah saya, Tuan Imam. Dia ke mana-mana tak payah bawa duit pun, memang ada makanan dia. Tapi kalau kita cuba, kita pergi tempat orang, duit tak ada, semua bagi pada jalan Allah. Kononnya lah nak ikut Imam Syafi'i. Siapa nak bagi kita makan? Tak ada siapa. Sebab kita bukan Tok Imam. Imam Syafi'i, dia pergi ke mana-mana pun, tempat penginapan insya-Allah ada. Sebab orang sambut dia ulama besar. Orang sambut kosongkan rumah bagi dia duduk. Tapi kalau kita pergi mana-mana, ada hotel mana nak bagi kita duduk free? Tak ada. Jadi kita nak ikut Imam Syafi'i ke, nak ikut imam mana-mana ke, kita ni berpada-pada. Biar darah sikit dulu. Jangan terus dapat gaji terus buat keluar semua. Oh ni hebat ni, nak ikut Saidina Abu Bakar. Masa nak perang, Saidina Abu Bakar bagi semua harta dia. Saidina Umar bagi separuh harta dia. Iyalah, maham mereka tu setinggi mana. Kita sikit-sikit lah. Keluar-keluar juga, tapi janganlah semua. Sebab tak sampai lagi kan. Nanti susah pula. Kita nak makan pun susah, terpaksa menyusah orang lain. Anak bini nak makan pun susah kan. Bil elektrik, bil air tak bayar semua susah juga. Ikut tu berpada-pada. Jadi Imam Ghazali dia bawa cerita ni nak menunjukkan Imam Syafi'i ni dia tak terpengaruh dengan harta kekayaan. Dengan duit ringgit ni dia tak terpengaruh. Dapat 10,000 dia sanggup keluar 10,000, tak ada masalah. Bukan kata dia kaya dah. Dia tak kaya, tapi tak terpengaruh di hati dia. Itu maksud zuhud. Satu ketika pula Sufyan bin Uyainah, dia cerita satu hari ada orang bercerita tentang hadis Nabi. Orang tu hurailah hadis tu. Imam Syafi'i tadi dia dengar hadis tu terus jatuh pingsan. Sampai kan orang ingat dia tu mati. Imam Ghazali bawa cerita ni nak menunjukkan yang Imam Syafi'i ni orang yang betul-betul hati dia tu takut dengan Allah. Dia dengar hadis tu berkesan sangat kat dia sampai dia pingsan. Kalau kita orang buka lah hadis apa pun kita steady je kan. Tak rasa apa-apa pun. Ceritalah pasal neraka ke pasal siksa ke steady je. Tapi Imam Syafi'i dia dengar huraian hadis dia sampai pingsan. Satu kes lagi, anak murid kepada seorang wali Allah, Saleh Al-Murri. Anak murid ni dia suara sedap, dia baca ayat Quran. Ayat Quran tu maksudnya surah Al-Mursalat ayat 35-36. Inilah hari yang dikala itu mereka tidak dapat berbicara dan kepada mereka tidak diberikan keizinan sehingga mereka dapat memajukan pembelaan. Imam Syafi'i dia dengar ayat Quran ni, berubah muka dia, berkerut keningnya, badannya gemetar lalu jatuh tersungkur. Dia punya terbekas di hati dia tu ayat Quran ni tadi. Yang kalau kita kan orang buka lah ayat Quran apa pun kita rasa biasa saja kan. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, tak pernah aku melakukan solat selama 40 tahun yang aku tidak berdoa kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ni dia anak murid Imam Syafi'i. Sungguh pun dia anak murid Imam Syafi'i, tapi dia tak ikut mazhab tok guru dia. Dia mengasaskan mazhab yang lain, mazhab Hanbali. Anak murid tu, tapi dia jalan lain. Sungguh pun jalan lain-lain, tapi sama-sama mereka tak ada masalah. Dia tak bergaduh. Bahkan Imam Ahmad selama 40 tahun bila dia semayang, lepas semayang dia doa kepada tok guru dia. Ini nak menunjukkan tak maham Imam Asy-Syafi'i itu. Jadi rasanya perkongsian kita pada malam ini sekadar itu saja. Kita imbas kembali dari awal tadi, kita cerita tentang cendera hati yang lepas. Antaranya artikel dialog dengan jin. Kesimpulan dia,
jin yang kita dialog tu dia percaya hari akhirat tu memang ada, tapi dia tak mau beriman. Sebab dari segi yakin tu tadi, percaya 100% percaya dah. Dari segi yakin nak buat amal tu dia tak mau. Yang kedua, kita sentuh artikel siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Berdasarkan hujah-hujah daripada Al-Quran, bahkan daripada kitab Bible sendiri pun terbukti Nabi Ismail lah yang disembelih, bukannya Nabi Ishak. Yang ketiga, kenapa orang-orang bukan Islam mereka ni menjalankan upacara sembah nenek moyang? Yang pertama, dia cadang nak tolong nenek moyang mak bapak dia yang dah mati. Yang kedua, sebagai bukti dia sayang kepada nenek moyang dia. Yang ketiga, dia nak elak daripada nenek moyang dia datang kacau. Baru-baru ni di sekolah saya lukis gambar Sami. Ajak satu kelas budak Cina lukis gambar Sami. Sami tengah duduk lah buat tanya macam tu. Dia kata, dia suruh cikgu padam. Kenapa padam? Oh, nanti dia mari malam. Dia percaya. Jadi orang-orang ni dia sembah tu sebab dia tak mau gangguan. Dia tahu kalau dia tak sembah, dia tak colok kepada tok nenek dia, akan ada gangguan, sakit perut dah, kerasukan lah apalah. Sebab tu kita tengok mereka ni payah kena rasuk, sebab dia puja benda tu. Seterusnya, sebagai nak bagi tahu kepada nenek moyang dia yang dah mati bahawa anak cucu ni sihat-sihat belaka. Dan yang terakhir, untuk mengharapkan nenek moyang yang dah mati tu bagi berkat kepada anak cucu yang masih hidup. Dan malam ini cenderung hati kita ialah ajaran Panji Hitam Langkasuka, yang mana budak muda ini dia mengaku sebagai Raja Langkasuka, sebagai keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Sulaiman, sebagai keturunan Nabi Muhammad pun dia juga, sebagai putera pemuda Bani Tamim, sebagai pemegang Panji Al-Mahdi, sebagai Raja Kedah, sebagai yang di-Pertuan Agong. Majlisnya dihadiri oleh jin-jin Islam, wali-wali Allah, wali-wali songo dan nabi-nabi, termasuklah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Dan dia mengaku diri dia lah personaliti yang diminta oleh Raja Kiram di Lahad Datu hari itu. Dan satu lagi, dia mengaku ajaran yang dia bawa bukan Sunni. Dia kata, saya tak bawa Syiah, saya tak bawa Tabligh, saya tak bawa Salafi Wahabi, saya tak bawa Sunni. Yang kita ni Sunni lah. Bila dia kata tak bawa Sunni, apa ajaran ni kita tak tahu. Kemudian persoalan kitab Bhagavad Gita. Adakah kitab Bhagavad Gita ini sama dengan kitab Zabur? Tak sama, lain-lain. Dan malam ini kita cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Ghazali dia membuktikan Imam Syafi'i ini sungguh pun dia ulama fiqah, tapi dia satu orang yang abid, yang rajin beribadah, satu orang yang zahid, satu orang yang zuhud, dunia tak berkesan kepada diri dia, satu orang yang alim dengan ilmu akhirat. Maksudnya dia tahu dah jalan-jalan mukasyafah muamalah ni. Satu orang yang faham kepentingan umat manusia, sebab tu dia tumpu pada ilmu fiqah. Dan seorang yang ikhlas, sebab dia mengharapkan hanya wajah Allah Ta'ala. Jadi rasanya sekarang itu saja perkongsian kita pada malam ini. Sekiranya ada salah dan silap, saya banyak-banyak memohon maaf di atas kelemahan dan kedaifan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang, sekiranya dipanjangkan umur oleh Allah. Dan kita akan tengok 4 lagi imam mazhab. Malam ni Imam Syafi'i saja, kuliah akan datang insyaAllah 4 orang lagi. Jadi sekadar itu saja.